اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم نويت تعلو والتعليم وتذكر والتذكير والنفع والانتفاع والإفادة والاستفادة والحث على التمسك بكتاب الله وسنة رسوله والدعاء إلى الهدى والدلالة على الخير ابتغاء وجه الله وقربه وثوابه سبحانه وتعالى. اللهم إني أسألك علما لدني ومشربا صافيا يا وهاب يا غني. قال المؤلف رحمه الله تعالى ونفعنا به وبعلومه في الدارين آمين. ربي يسر ولا تعسر وتمم بالخير ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أما بعد السلام عليكم ورحمة الله wabarakatuh. Katanya pengarah Allamah Mufassir Muhaddis Rabbani Abdullah Sirajuddin Al-Husaini dalam kitab dia Sayyiduna Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sehinggalah perkataan dia wa min zalika ilmuhu sallallahu alaihi wasallam bi isyaratil Qur'anil Karimil khafiyah fawqal ibaratil jaliyah. Yadullu ala zalika ma rawahul imamul Ahmad fil musnadih an Ibni Abbas radhiyallahu anhuma qala lamma nazalat iza jaa nasrullahi wal fath aliman nabiyyu sallallahu alaihi wasallam anna qad na'iyat bihi nafsuh. Jadi lo ni kita dok kecek mengenai pengetahuan ilmu Nabi mengenai kitab Al-Quran. Al-Quran ni kitab yang paling mulia, khulasah daripada semua pelajaran Nabi sebelum daripada tu. Semenjak daripada Nabi Adam alaihi salam sehinggalah Nabi Allah Isa alaihi salam, sama ada suhuf-suhuf ataupun kitab-kitab Zabur, Taurat, Injil, semua ilmu-ilmu itu terkumpul di dalam Al-Quranul Karim. Dan Al-Quranul Karim selepas diturunkan dia tak diturunkan lagi dah kitab-kitab, kerana sudah cukup untuk Al-Quran sampai hari kiamat. Kalau takdir 10,000 tahun lagi hari kiamat, Al-Quran masih tetap sesuai, masih mengandungi bermacam-macam ilmu sampai sekarang manusia duduk gali. Ulama-ulama tauhid ambil ilmu tauhid daripada Al-Quran. Ulama tasawuf, ulama fiqh, ulama usul fiqh, ulama goni, ulumul Quran, ulama macam-macam ambil ilmu dia daripada Al-Quran. Sampai sekarang tak habis lagi, sampai sekarang tak habis lagi. Maka Nabi Muhammad lah yang paling memahami Al-Quran. Bahkan ulama kata semua ilmu yang ulama duk waktu bik sekarang, usul fiqh ke ulama macam-macam, itu hanya sedikit sahaja daripada faham Rasulullah kepada Al-Quran. Hak Rasulullah faham lebih daripada imam mujtahid memahami Al-Quran, lebih daripada ulama-ulama memahami Al-Quran, lebih daripada wali-wali Allah memahami Al-Quran. Setara tu pun kita pening dah. Ulama-ulama tiap-tiap hari waktu bik tafsir, ayat Quran sama, tetapi syarah dia, tafsir dia macam-macam. Mari ulama ni syarah lah ni, mari ulama ni. Maka katanya ulama, semua syarah yang kalau ulama muncul sampai hari kiamat pun syarah Al-Quran itu hanya sedikit sahaja daripada hak Rasulullah faham mengenai Al-Quran. Pastara mana tak tahu. Beribu-ribu ulama nak lawan Nabi Muhammad seorang. Semua ilmu ulama-ulama faham itu hanya sedikit saja daripada Nabi Muhammad. Oh, setara mana Nabi Muhammad faham? Tak tahulah. Dialah orang yang mula-mula terima Al-Qurannya, dialah yang paling faham Al-Quran. Tak ada orang boleh lawan, tak ada orang boleh faham. Ni tafsir ni Rasulullah tak pernah ajar. Semua tafsir-tafsir, sama ada tafsir-tafsir menurut
tafsir Al-Quran dengan Al-Quran. Tafsir Al-Quran dengan hadis bil ma'sur. Nah, sama ada Al-Quran sama Al-Quran, Al-Quran sama hadis ko, tafsir bil ra'yi ko, tafsir al-isyari ko, tafsir ilmu-ilmu tasawuf ko, semua Rasulullah faham belaka dah. Nah, sekalipun Rasulullah tak membicarakan dia ketika waktu dia hidup. Ilmu usul fiqh Rasulullah tak pernah kecek. Ilmu mustalah hadis Rasulullah tak pernah kecek. Ilmu gani, ulumul Quran Rasulullah tak pernah kecek. Ulama ambil ni Rasulullah kata, hak ni hanya sebahagian kecil daripada ambo faham. Cakap ambo nak syarah belaka. Nah. Maka antara ilmu Al-Quran yang Rasulullah tahu mengenai kelebihan surah-surah. Yang mana Rasulullah ajar kata qul a'udzu birabbil falaq, qul a'udzu birabbin nas merupakan ayat-ayat pelindung. Yakni dapat membuat, dapat menangkal segala sihir-sihir, dapat menangkal segala jin dan hantu rayuan. Rasulullah pernah kena sihir. Rasulullah kena sihir lagu mana? Kita Rasulullah kena sihir. Buat kita semesek ya. Rasulullah kena sihir jadi lagu mana? Rasulullah jadi tak ingat lah mana. Hak dia buat dah, dia kata dia tak buat lagi. Sudah. Hak dia tak buat, dia kata dia buat. Kadang-kadang Rasulullah nak jalan, sekarang tak boleh nak jalan. Gitulah. Maka akhir sekali Rasulullah tidur sekali, maka mari dua malaikat buat depan Rasulullah. Duk kaki seorang, duk di kepala seorang. Mari royak kepada Rasulullah, mari buat dua orang tu. Rasulullah duk tidur. Rasulullah nampak lah. Malaikat tu tanya, apa lelaki ni? Maka malaikat seorang tu lagi tu kata dia kena sihir. Oh, kena sihir. Lagu mana cara sihir dia? Maka malaikat tu jawab, sihir dia ada Yahudi tu dia ambil rambut Rasulullah. Sisir rambut Rasulullah, ada rambut Rasulullah. Tengok orang. Dia tak sihir di tubuh, dia ambil rambut saja. Sebab itulah ni janganlah benda-benda hok kait dengan kita wi kat orang sangat. Baju kita, pakaian kita, gapo-gapo hok berkait dengan kita, demo boleh sihir kita. Maka ambil rambut, letak di sisi, ambil benda ikat. Ikat-ikat, pelepah tamak, kepik, tindih dengan batu, selai dalam satu telaga nama Bi'ru gapo dia Zakwa, kau gapo dia tak ingat dah ambo ni. Bi'ru Zakwa, kau gapo dia. Selai sisi tu dengan rambut, tindih dengan batu, selai dalam laut. Jadi Rasulullah jadi macam selai dah. Tengok. Setara Rasulullah orang sihir tu kena lagi. Maka apabila lagu tu, katanya malaikat tu, pas lagu mana nak cara nak hilangkan sihir tu? Maka malaikat tu pun jawab. Dia kata lagu ni, di sihir tu, sisi tu, orang Yahudi tu ikat sebelah ikatan. Maka kena baca sebelah ayat, akan cabutlah semua sihir-sihir tu. Baca ayat lagu mana? Katanya malaikat tu pula. Baca lagu ni. Bacalah surah Qul a'udzu birabbil falaq dengan Qul a'udzu birabbin nas. Sama sedah sebelah ayat. Maka gi ambil baca kau tu insya-Allah cabut. Maka Rasulullah pun bangun daripada tidur, perintah ke sahabat dia gi satu telaga, nama telaga sekian-sekian Cutera Mutari. Cutera Muranya selai dalam telaga tu ada batu kau tu. Katanya sahabat tu pergi selai-selai ada batu ya Rasulullah. Cuti kamu tengok bawah batu tu ada apa dia. Moga malaikat mari Rasulullah dapat jelas lah. Lu kita kalau tak bomo ada mungkin nipu lagi. Kalau Rasulullah tak nipu lah nampak jelas lah sihir ni gini. Maka sahabat pun akak batu tu ada sisi. Dengan mayat pohon tama diikat sebelah ikatan. Ambil ayat daripada Rasulullah, baca surah Qul a'udzu birabbil falaq. Dengan baca surah Qul a'udzu birabban. Buka Rasulullah rasa segar. Tu khasiat surah Qul a'udzu birabbil falaq dan surah Qul a'udzu birabbin nas. Berarti ayat Al-Quran di samping menjadi hidayah kepada manusia, ia juga ada khasiat-khasiat yang tertentu. Bukan kata Al-Quran ni serupa dengan perkataan-perkataan surat khabar, perkataan-perkataan dalam majalah. Tak, dia ada keistimewaan dia. Kerana dia Al-Quran. Ayat dia pun tak boleh nak lakah. Tak boleh tak ada ais maya, tak boleh nak setuh. Bukan main-main. Berarti Tuhan mulia ke satu benda, maka kita kena mulia ke satu benda. Kita kena percaya kata Al-Quran juga ada kelebihan dia.
Lah ni ajar jangan percaya kelebihan Al-Quran syirik. Tuhan saja memberi kesan, memberi gapo. Al-Quran tak boleh memberi kesan. Percaya Al-Quran memberi kesan jadi syirik selalu. Apa lagu mana Nabi Muhammad ajar kita? Memanglah Allah Taala yang beri manfaat dan mudarat, tetapi sunnatullah ada goliknya kita kena guna satu benda. Nah. Maka banyak lagi Al-Quran Rasulullah mengenai pengetahuan Rasulullah mengenai Al-Quran. Antaranya Rasulullah dapat mengesan isyarat-isyarat yang Allah Ta'ala beri melalui Al-Quran. Salah satunya, katanya Imam Ahmad daripada Ibnu Abbas, apabila turun ayat Iza ja'a nasrullahi wal fath, pada hari pembukaan kota Mekah, tahun ke-8 lebih kurang lagu tu. Rasulullah duduk Madinah 8 tahun tu, maka pembukaan kota Mekah. Apabila pembukaan kota Mekah tu, maka Rasulullah pun masuk ke kota Mekah. Balik semula kapun dia. Rasulullah pergi Mekah. Kena ambak daripada masyarakat dia, kaum dia, khabat dia, kelik duduk di Madinah. Duduk tempat orang. Maka 8 tahun tak keliknya teringat jugalah kita. Orang Kelantan contohnya. Nyo hambak duduk tu. Di Zimbabwe. Oh, dah lah payah nak kecek bahasa berapa tak tahu. Makan bewok, makan gapo, kita teringat tu kan nak klik Kelantan. Rasulullah lagu tu juga. Dia orang Mekah nak klik gapo dia. Nak klik demo tak bui. Tak tahu salah gapo dia. Bukan bekas jenis jual dadah. Kalau jual dadah kena buat daerah betul. Rasulullah tak jual dadah tak gapo. Sebab dia baik lajuk. Masalah juga jadi baik punya hamba dia orang. Jurus lajuk tak suka dia orang juga. Kena ada juga belok sikit-sikit berkali. Maka Rasulullah ni tak layan masyarakat dia. Masyarakat nak lagu ni tak ikut. Maka apabila lagu tu Rasulullah balik, turun surah ni. Iza ja'a nasrullahi wal fath. Apabila datanglah pertolongan Allah dan pembukaan. Yakni pembukaan kota-kota. Islam mula diminati oleh orang-orang luar. Mula dah orang-orang luar, mula masuk dah pada Islam. Bukan orang bangsa Arab sendiri, orang sebelah halik atas tu pun mula dah kenal dah Islam, dengar dah suara sebelah Parsi sebelah, mula nak mari dah. Mula nak bawa dah. Apabila Rasulullah turun ayat Al-Quran tu, maka Rasulullah pun jadi sedih. Rasulullah pun kata, selesai dah tugas hamba. Jadi Rasul orang faham kemenangan ni. Surah ni apabila datang pertolongan Allah dan kemenangan. Tetapi Rasulullah teringat dah diri dia, sudah selesai dah dia menunaikan tugas sebagai seorang nabi. Apabila turun ayat Quran pula, al-yauma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaikum ni'mati. Apabila turun telah sempurna dah agamamu, maka Rasulullah kau sedih. Sayyidina Abu Bakar sedih, orang lain suka berlaku. Orang lain kata agama kita telah sempurna. Bapa Abu Bakar mu sedih, orang lain suka berlaku. Mupahai kau tak masuk ayat Quran ni. Apabila agama dah sempurna, orang hok bertugas, habis dah lah kerja dia. Habis dah lah dia dengan kita. Maka Sayyidina Abu Bakar jadi sedih. Ni. Kita tak faham apa apabila iza jaa nasrullahi wal fath wa ra'aitan nasa yadkhuluna fi dinillahi afwaja. Apabila datang pertolongan Allah dan pembukaan kota Mekah, pembukaan negara-negara. Maka kamu melihat manusia masuk ke dalam agama Allah berbondong-bondong. Afwaja, mari sepuruk. Mula dah mari rombongan temu dengan Rasulullah nak masuk Islam. Kalau Iza jaa nasrullahi wal fath wa ra'aitan nasa yadkhuluna fi dinillahi afwaja fasabbih bihamdi rabbika wastaghfir innahu kana tawwaba. Maka bertasbihlah kepada Allah dan minta istighfarlah kepada Allah. Sesungguhnya Allah Maha menerima taubat. Ayat Quran itu mengenai kemenangan. Maka Rasulullah masuk ke kota Mekah, tunduk dia. Turun ayat Quran tu. Maka lepas pada perintah Nabi Allah Taala suruh Nabi istighfar. Fasabbih, bertasbih, maka Rasulullah zikir akhir hayat Rasulullah adalah bertasbih. Katanya Imam Ahmad, apabila Rasulullah yuksiru fi akhiri amrihi, membanyakkan pada akhir umur Rasulullah min qauli subhanallahi wa bihamdihi astaghfirullah wa atubu ilaih. Ni zikir Rasulullah apabila dekat nak meninggal. Kerana surah ni, surah Izaja, suruh Rasulullah tasbih, istighfar dan bertaubat.
Maka zikir Rasulullah pada akhir hayat dia, subhanallah wa bihamdihi astaghfirullah wa atubu ilaih. Tu Rasulullah memahami isyarat-isyarat. Kita tak faham makna secara jelas, makna hak tersembunyi. Dan banyak lagi lah kelebihan-kelebihan Al-Quran. Katanya Al-Imam, katanya Al-Qadi Abu Bakar Ibnu Arabi, ulama mazhab Maliki, bukan Ibnu Arabi tak ada alif lam. Dalam ulama ni ada dua, Ibnu Arabi tak ada alif lam. So Ibnul Arabi ada alif lam. Ibnul Arabi maksud dia Qadi Abu Bakar Ibnul Arabi Al-Maliki, mazhab Maliki. Manakala Ibnu Arabi hak suhu dengan ilmu tasawuf tu, Ibnu Arabi pengarah kepada kitab Futuhat Makkiyah dengan Fususul Hikam. Banyak lagi lah karangan dia. Katanya Ibnu Arabi kata ilmu Al-Quran, ulumul Quran ini ada 50 ilman wa 400 ilmin wa 7,000 ilmin wa 70,000 ilmin. Apa dia kata? Ilmu Al-Quran ni ada 77,000 cabang, 77,450 cabang ilmu Allah. Ulumul Quran saja ilmu dia ada 77,450 ilmu. Maka setiap kalimah Al-Quran, perkataan Al-Quran, sebab dalam hadis ni ada sebut, Nabi kata Al-Quran tu ada had dia, ada mutlak dia, ada apa, maka dikali dengan 4. 77,000 saat ni, 450 saat ni dikali dengan 4. Kerana setiap Al-Quran ada zahir dia, ada batin dia, ada hak dia, ada mutlak dia. Setara tu Allah ilmu Quran terlalu banyak, kata dia tak ada orang lagi menguasai ilmu sebanyak tu. Orang lah ni pandai bahasa Arab, boleh terjemuh sikit, ngajar tafsir. Tak pegang tafsir apa dia pun, terjemuh sendiri. Bejok sendiri, guna akal sendiri, guna nafsu sendiri. Berok. Nak kata kat orang ni, dia cari ayat Quran hok kena-kena dekat dengan kawan ni, perok-peroknya kata. Nak cari kat orang ni, perok. Nabi kata man fassarul Qur'ana bi ra'yih falyatabawwa maq'adahu finnar. Siapa dia yang mentafsir Al-Quran menurut kepala otak dia, maka bersiap sedialah dia ke dalam neraka kerana telah sesat dah dia. Sebab tu kalau nak ngaji tafsir, kena bawa tafsir. Jangan tafsir style buat pegang Quran berok bejok buat usrah lagu tu, wi ayat Quran pakak duk badi syarah sama-sama jahil gitu, pakak sesat. Ingat agama apa? Kesesatan. Baik baca buku gila-gila, buat usrah, beli buku gila-gila, pakak duk baca buku gila-gila. Lebih baik lagu tu daripada duk pegang Al-Quran, duk tafsir dengan otak dia sendiri. Berapa banyak program lagu tu? Bertambung tempat kita. Nampak rupa agama tetapi sesat. Kalau bukan ahli jangan pegang Al-Quran. Ulama pun tak berani nak mengajar tafsir kalau orang bukan biasa-biasa. Kita orang jahil pegang Al-Quran bagi syarah. Lepas tu tanya, lagu mana pendapat demo? Dia karuk tak tahu apa. Orang ni yang berasa. Ni bahaya usrah ni. Usrah hok ngaruk lah. Usrah hok betul tak sudut bimbel lah. Usrah hok ngaruk ni. Jadi antara benda hok jadi sesat masuk tempat kita, usrah pegang tafsir bagi syarah sama-sama jahil lagu tu. Hok molek jadi sesat bagak. Berhati-hati dah. Agama ni macam-macam, kalau tak kena jadi sesat. 73 golongan. Mari dengan rupa usrah, mari dengan rupa ustazah gitu. Berhati sikit. Hari tu gaya-gaya gepa. Dalam TV boleh sesat boleh ngajar tafsir. Gaya-gaya gepa ustaz tu. Tu dalam TV dah tu. Bukan dalam TV ni gak. Nya syarah gapo dia tak tahu. Jadi Al-Quran ni benda payah. Orang tu kena menguasai banyak ilmu. Ni 77,000 ni lagu mana nak cabai ilmu dia? Selok nak mengaji. So ilmu dia mau tak kuasai. Ilmu bahasa Arab dia mau tak faham dah. Kamu dia mau tak mengapa dah. Lepas tu nak mengajar lagu mana? Bejok boleh. Jawab depan Tuhan lah jawab pada dia. Tu katanya Nabi, antara ilmu-ilmu yang ada dalam Al-Quran katanya ulama. Allah payah rupanya Al-Quran. Sebab tu dia boleh digunakan sampai hari kiamat.
Kerana terlalu banyak lagi ilmu hak kita tak boleh nak menggali dia. Katanya Sayyidina Ali katanya Sayyidina Ali kata lau takallamtu lakum ala suratil Fatihah la uwakirtu sab'ina jamala. Kalau aku kecek mengenai surah Fatihah saja, aku akan karek kita yang tidak penuh ditanggung oleh 70 ekor unta. 70 ekor unta tambung kita atas belakang dia 70 ekor unta tafsir surah Fatihah saja. Allah, berapa ratus jilid aku tu. 70 ekor unta ni besar bering tak tahu. Boleh tambung berapa ratus butir kita tak tahu. Tu katanya Sayyidina Ali. Lepas tu adakah 70 butir kita 70 ekor unta ni tafsir bismillahirrahmanirrahim dengan nama Tuhan yang Maha Penyayang dan Maha Pengasih Maha Penyayang tu ya. Kalau hak tu sebutir kita tak ada habis. Ilmu gapo Sayyidina Ali kata hangpa nak royak kedai mu hak ada 70,000. Maka banyak mana ilmu hilang dengan matinya ulama-ulama. Hak dalam dada dia Sayyidina Ali kata hangpa ni 70 butir kita. Cakap Sayyidina Ali nipu. Pok kita memang nipu, pakai serban pakai jubah pun lipat lagi. Ni Sayyidina Ali hak Nabi kata ahli syurga ni dah. Dia kata hangpa kalau syarah ni 70 ekor unta. Penuh dengan kitab kata syarah Fatihah saja. Ingat syarah biasa-biasa kau. Maka itulah ulama kata ada 77,000 ni. Ada batin dia, ada zahir ni. Tafsir ni hangpa tak boleh terima tak sahur. Tafsir ni hangpa tak boleh terima begini-begini macam-macam. Ingat ia seorang ya pandai. Ilmu Tuhan ingat ada demo seorang ke? Orang lain tu tak layak untuk dapat ilmu Tuhan ke? Tak layak dia sebab dia tidak belajar. Dia jahil. Tuhan nyaburilah ilmu ke dia nya deh. Ilmu demo. Jangan rasa demo seorang saja ada ilmu. Nah, kalau baca tafsir sajalah ni, kita pun tak ada nak baca. Wallahu a'lam.